Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan sidang jemaah muslimin muslimat rahimahullah. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan kita membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang saya hormati, insya-Allah kita teruskan pertemuan kita seperti biasa dengan kita memetik dan berbicara tentang cabang-cabang iman yang kita ambil daripada karangan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, tapi diringkaskan oleh Al-Imam Al-Qazwini. Dan kita seperti biasa kita sebutkan yang dikatakan cabang-cabang iman itu ialah apabila kita beriman dengan yang sebenar-benar iman, kita percaya pada Allah dan kita yakin dengan kebenaran Rasulullah SAW, dan kita percaya kepada persoalan kehidupan selepas daripada kehidupan di dunia ini. Tentulah iman yang ada di dalam hati kita itu akan menumbuhkan, ibarat seperti benih yang menumbuhkan pohon yang subur dan pohon yang kukuh. Dan pohon itu pastilah akan mengeluarkan ranting-ranting dan menghasilkan buahnya. Jadi perbincangan tentang cabang-cabang iman itu dari satu sudut kita boleh buat sebagai satu penilaian kepada diri kita. Adakah perkara-perkara ini ada atau tidak? Adakah perkara ini ada sempurna atau tidak? Untuk kita menilai diri kita sendiri dan kita menimbang adakah kita ini mula menjadi insan yang ada hasilnya daripada iman itu tadi. Begitu juga dari satu sudut yang lain kita juga dah pernah sebut, kita katakan perkara-perkara yang dinyatakan sebagai cabang-cabang iman ini dari satu sudut yang lain, apabila kita laksanakan, apabila kita tunaikan, ianya akan mengukuhkan dan menyempurnakan lagi iman yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Kita sudah bicara dan baca sampai kepada cabang iman yang ke-18 pada kelas sebelum ini, 17 dan 18, iaitulah kita sebut tentang seseorang mukmin itu antara tanda dia beriman, antara hasil iman yang benar itu akan menjadikan dia seorang yang amat mengambil berat tentang ilmu, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, khususnya ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, ilmu yang mengenalkan kepada Allah, ilmu yang mengenalkan kepada perintah-perintah Allah, dan ilmu yang mengenalkan kepada apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada kita. Itu cabang yang sebelum ini
Jadi hari ini kita masuk pada cabang yang ke-18, cabang iman yang seterusnya. Berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Cabang iman yang seterusnya ta'zimul Qur'anil Majid. Ada dalam hati dan jiwa orang beriman itu mengagungkan Al-Quranul Karim. Tanda iman dan hasil iman dalam hati, percaya kita pada Allah ini adalah kita mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Kita mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Dan Tuan Syekh sebut daripada tajuk yang diletakkan itu, dia kata, kita boleh tengok senarai yang tuan, bita'allumihi wa ta'limihi. Tuan Syekh nyatakan, yang pertama tanda kita mengagungkan dan memuliakan Quran adalah kita mempelajarinya. Tanda seseorang itu memuliakan Quran adalah dia mempelajari akan Al-Quran tadi. Baik tuan-tuan, sebelum itu kita cerita dulu bab ta'zim. Ta'zim ni betul, ta'zim ni kerjanya kerja hati, memuliakan. Kita pun sebut ta'zim bahasa Melayu kan. Ta'zim ni asalnya pada bahasa Arab. Ta'zim ni memuliakan, mengagungkan. Jadi dia bermula dengan hati. Yakni hati kita memandang kalau itu sebagai sesuatu yang mulia, dan hati kita meletakkan kalau itu pada tempat yang tinggi. Jadi hati dulu hormat. Selepas hati dah hormat, maka akan dilihatlah kesan dalam tindakan. Itu proses biasa. Macam tuan-tuan kan, kita mungkin tak bisa berjumpa kan. Jadi boleh jadi sebelum saya kenal tuan-tuan, saya pandang tuan-tuan macam ialah sesama kita, sesama mukmin ni, kita pandang dengan pandangan hormat dan kasih, pandangan ihtiram. Tetapi bila makin kenal, tahu tuan-tuan punya kedudukan, yang ini sekian-sekian umurnya, yang ini sekian-sekian jasa dan khidmat dia. Ketika itu dalam hati kita dah bertambah maklumat. Jadi bertambah kita penghormatan tadi, dia dah berbeza dah tindakan. Setidak-tidaknya bila bercakap tu dah kata apa, kita dah berbeza cara kita sebut dan sebagainya. Macam itulah biasanya kan. Jadi ta'zim dia start dengan apa, hati dulu. Hati kita sedar yang inilah kitab yang mulia. Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah, diturunkan daripada Allah Ta'ala yang sampaikan wahyu itu kepada Nabi SAW. Dan dipilih waktu untuk diturunkan itu pula pada malam yang paling mulia. Dan dipilih untuk diturunkan Quran ini kepada insan yang paling mulia, itulah Nabi Muhammad SAW. Dan menjadi bimbingan kepada umat yang paling mulia, itulah umat baginda Nabi SAW. Jadi banyak sudut-sudut yang kita kata apa, dari sudut kefahaman dan penghayatan dalam hati kita, kita pasti akan meletakkan Quran ini pada tempat yang cukup tinggi dalam hati dan jiwa kita. Dan kita boleh tengok tuan-tuan, dalam hukum fiqh, bila kita belajar fiqh mazhab Syafi'i, Quran ini dari segi mazhab Syafi'i lah haram dan salah kalau kita pegang tanpa ada wudu, tanpa bersuci. Dia datang daripada apa? Daripada sudut yang kita panggil ta'zim tadi, penghormatan tadi. Sebab Quran ini sama juga seperti solat. Solat ini adalah situasi kita menghadapkan diri kita pada Allah. Situasi kita melaksanakan kewajipan kita pada Allah. Allah Ta'ala wajibkan solat itu mesti dalam keadaan bersih dan bersuci, bebas daripada hadas. Sebab apa? Sebab kita memuliakan perbuatan kita itu, perbuatan yang mulia. Kita nak menghadap Allah Ta'ala. Quran juga begitu. Ketika kita nak memegangnya itu, diwajibkan untuk kita memegang dalam keadaan bersuci. Yang ini menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun kita faham ada perbezaan pandangan dari segi perbezaan mazhab itu perkara biasa. Cuma kita boleh tengok sudut kenapakah salah satu tandanya ini bukan perkara biasa. Itulah kata di Quran adalah kalam Allah, mestilah dipegang dalam keadaan bersuci.
Adapun untuk membaca, kita fahamlah, sekiranya kita tidak ada wudu, kita boleh baca Quran. Tidak ada satu tegahan. Yang tak bolehnya sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan hadas besar. Jadi dari situ itu ada sudut penghormatan dan memuliakan Quran. Begitu juga dalam bab Al-Quran ini juga tuan-tuan boleh tengok, dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh lah, dari segi meletakkan mushaf ni kan kita letak tu. Dan kalau kata saya buat conclusion tu lah kan, sikit je faedah. Kalau tuan-tuan ada rak yang bertingkat, tidak ada masalah kalau tuan-tuan letak rak pada tingkat yang bawah sedikit. Adakah mesti kena letak di atas paling tinggi? Itu yang terbaiklah, yang paling baik. Tapi kalau kata kita pilih ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat rendah sikit, kita nak letak Quran di situ, pastikan Al-Quran itu duduk di paling tinggi. Tak ada masalah Ustaz, duduk rak bawah sikit tak apa. Tingkatan yang bawah tidak ada masalah. Walaupun lebih baik kita letak paling tinggi, tapi pastikan bila diletak Quran itu dialah yang di paling atas. Itu adab kita dengan Quran. Jangan diletakkan benda. Kadang-kadang kita bawa kunci, kita bawa handphone, kadang-kadang kita lepas sikit, kita letak kunci itu atas mushaf. Itu tidak bertepatan dengan menghormati Al-Quran tadi. Diajar sampai begitu dalam soalan menghormati Al-Quran. Tapi tak apalah bila kita letak dalam rak tu tingkat tu, lepas pada tingkat tu kita nak letak benda-benda lain, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia dah berbeza tingkatnya. Jadi arak-arak yang ni boleh memberi kejelasan kepada tuan-tuan kan. Kadang-kadang urusan Ustaz, saya letak kat tingkat rendah sikit, saya nak ambil payah. Tak apa, letak tingkat rendah sikit tak apa, tapi pastikan di atasnya jangan ada benda lain. Dialah yang paling penting. Jadi itu beberapa contoh lah tanda ta'zim, memuliakan Al-Quran itu. Cuma yang mula sekali Tuan Syekh kita sebut, tuan-tuan kita sebut, ta'zim itu yang pertama dengan ta'allum. Kita belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran. Dan kita sebut tuan-tuan, belajar ini, tuan-tuan, rezeki kita. Ikut rezeki kita. Jangan sedih kalau kita tu rezeki kita baru nak belajar huruf. Ustaz, saya dah lama dah tak belajar Quran. Jadi saya punya hubungan dengan Quran ni, saya ralat, saya malu. Budak-budak dah boleh baca, tapi saya tak boleh lagi. Tak apa tuan-tuan, walaupun tuan-tuan punya hubungan cuma dengan belajar huruf dulu, tapi itulah hubungan tuan-tuan dengan Quran. Itulah usaha tuan-tuan untuk tuan-tuan mentakzimkan Quran. Boleh jadi jangka hayat kita itu Allah Ta'ala takdirkan sebelum sempat kita nak boleh baca dengan mahir pun, tapi tuan-tuan sudah memuliakan Quran dalam diri tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ada usaha untuk mempelajari. Bila sebut ta'allum ni, belajar ni, mula-mula memanglah belajar yang nombor satu ialah kita belajar sebutan dia. Kita belajar sebutan, kita belajar bacaan. Dan tanda ta'zim Quran dalam rumah kita, kita pastikan isteri dan anak-anak kita juga ada bahagian daripada belajar sebutan dan belajar bacaan ini. Selepas daripada belajar itu yang melibatkan bacaan, melibatkan sebutan, tentulah pelajaran tentang Quran itu dia lebih meningkat lagi. Mula-mula baca, lepas itu kita belajar apakah kandungan tafsiran bagi ayat-ayat Al-Quran. Itu peringkat yang kedua, dia belajar untuk memahami kandungan. Dan ini juga kita sebut dalam hadis yang lepas, jelas Rasulullah sebut, siapa-siapa yang berhimpun di dalam rumah-rumah daripada rumah-rumah Allah. Mereka berkumpul itu 2 orang, 3 orang, biasanya 3 orang lah, kumpulan yang kecil itu saling mempelajari Al-Quran. Saling mempelajari Al-Quran, sama ada belajar sebutan ataupun belajar akan kandungan makna ataupun belajar hukum hakamnya, melainkan pasti akan turun ke atas mereka as-sakinah. Kita dah baca hadis yang lepas, akan turun ketenangan dalam hati dan jiwa mereka, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat. Allah Ta'ala akan menyebut nama mereka di kalangan hamba-hambanya yang soleh. Itu kemuliaan Allah Ta'ala berikan
sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah pada orang yang belajar akan Al-Quran ini. Jadi selepas belajar tentang kandungan dan faham, akan masuklah pula pasal yang ilmu-ilmu lain yang lebih mendalam yang berkait dengan Al-Quran ini. Jadi kalau saya kata mula ta'zim itu, permulaan ta'zim ataupun antara ciri yang paling besar bagi memuliakan Quran ini adalah mempelajarinya. Tuan-tuan sanggup keluarkan duit ringgit, bayar untuk diri tuan-tuan. Kadang-kadang ialah kalau kelas-kelas Quran dewasa sekarang ni kita tengok, boleh jadi sebulan 10 kali pertemuan dengan guru duduk sejam one by one, boleh jadi ada sikit orang kata kos yang perlu dikeluarkan. Kita keluarkan itu dengan niat ini adalah untuk sebahagian tindakan aku muliakan Quran dengan lidah aku baca, aku muliakan Quran dengan mata melihat, dan aku nak juga ada bahagian daripada harta aku ni aku gunakan untuk Quran, supaya apa sahaja yang berkait dengan kita, tangan kita, mata kita, mulut kita, harta kita, anak-anak kita, semuanya kita nak ada bahagian hubungan dengan Quran. Ini semua tu tidak akan, insya-Allah tidak rugi bagi. Lebih-lebih lagi tuan-tuan gunakan duit ringgit untuk pastikan anak-anak itu dapat memahami dan juga dapat mahir akan membaca Al-Quran. Itu semua tu bekalan akhirat belaka. Semuanya akan jadi saham kepada mak dan ayah belaka. Selagi anak tu boleh membaca Quran dan selagi dia baca Quran, selagi itulah pahala dan ganjaran daripada bacaan itu akan mengalir kepada ayahnya dan daripada ibunya yang mengajar dan juga yang mengeluarkan, menanggung pengajiannya dalam bidang Al-Quran itu tadi. Jadi bermula dengan mempelajari, kemudian mengajar. Bila dah mahir dengan Al-Quran, maka kita ajar pula. Boleh jadi yang kita ajar itu peringkat yang rendah juga, tapi kita ajar anak cucu kita, walaupun satu huruf, walaupun satu sebutan, dan lebih banyak ilmunya dengan Quran, maka lebih tinggilah yang dia boleh berkhidmat mengajarkan Al-Quran ini. Kemudian wahifzi hududihi. Yang ketiga, ta'zim Quran juga Tuan Syekh sebut bukan sekadar mempelajari dan mengajar, juga kita mengambil berat untuk menjaga batas-batas hukum hakam yang diturunkan oleh Quran. Kita tunaikan segala kewajipan dan kita jauhi yang haram, tuan. Itulah takwa kan. Maksud takwa ialah takut pada Allah ni, lah kita tunaikan perintah dan jauhi larangan. Itulah salah satu lagi selain daripada dia dah takut pada Allah, dianya juga adalah sebagai tanda kita memuliakan Quran. Sebab perintah-perintah Allah tu datang dalam Quran, larangan-larangan Allah tu datangnya disebutannya dalam Quran dan dihurai dan diterangkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Jadi kita memelihara akan batas-batas hukum hakam, halal dan haram, yang disebut sebagai hudud dan juga batas-batas ini, semuanya itu termasuk dalam memuliakan Quran. Wa ilmu halalihi wa haramihi, dan kita mempelajari apakah yang dihalalkannya dan apa yang diharamkannya. Ini hukum hakam yang ada dalam Quran. Kemudian wa tabjili ahlihi wa huffadhihi, dan sebahagian tanda kita memuliakan Quran juga tuan-tuan ialah kita menghormati ahlul Quran. Kita memuliakan ahli Quran dan juga orang-orang yang menghafaznya. Yang saya ingatlah, kalau dengar cerita daripada orang lama kan, saya ingat daripada nenek, almarhum nenek dan juga datuk. Cerita kalau dalam kampung tu dulu-dululah, mesti akan ada satu rumah yang semua anak-anak orang kampung ni akan pergi mengaji Quran. Boleh jadi yang mengajar itu hafal semua Quran ataupun sebahagiannya, walaupun mungkin tak hafal semua, tapi itulah ahlul Quran. Sebab mereka ni tugas mereka ataupun khidmat harian mereka itu dengan berkhidmat kepada Al-Quran Al-Karim. Tentulah yang paling tinggi, yang paling lengkap ataupun antara golongan yang paling sempurna dari segi cirinya sebagai ahlul Quran itu orang yang menghafal yang menghafal akan keseluruhan Al-Quran, dan lebih tinggi lagi orang yang faham dan arif hukum hakam yang apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Jadi sesiapa sahaja yang berkhidmat dengan Al-Quran, kita kata insya-Allah dia termasuk dalam golongan disebut ahlul Quran.
Jadi bila kita memuliakan Quran, kita juga akan memuliakan orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quran tadi. Sebagai tanda kita memuliakan kitabullah. Itu yang saya sebut tadi, dikatakan orang kampung ni bila menghantar anak-anak mengaji tadi, bukan sekadar hantar anak-anak mengaji, mereka akan pastikan anak-anak tu berkhidmat kepada guru Quran. Ada yang khidmat, ada yang ada rezeki lebih sikit, mereka bawa berat, kadang bawa lauk bagi kat guru Quran dalam kampung tu. Zaman dulu mungkin tak bayar upah dengan RM2 kan. Ada yang tak ada duit RM1, tak ada kemampuan itu, dikatakan dia pergi tu mesti dia khidmat cuci tempayan dulu. Cuci tempayan, isi ayam. Begitu masyarakat kita didik anak-anak dan juga kata generasi muda yang membesar itu dengan menghormati akan ahli Quran, walaupun dalam kelompok kecil di kampung. Jadi boleh jadi yang itu kita kata apa? Mungkin tak ada lagi lah sampai zaman ni dah tak jumpa. Tapi satu benda yang mungkin kita boleh buat, kita pesan pada anak dan cucu kita. Setiap kali dia pergi mengaji Quran dengan guru dia, kita ajak perkara yang boleh buat dia hormat dan khidmat guru Quran dia. Walaupun mungkin guru Qurannya itu cuma mengajar Iqra, tapi apa yang kita boleh tanam pada anak-anak ni, kita kena sebut yang ini guru kamu ni adalah guru yang berkhidmat mengajak kitab Allah pada kamu. Jadi mesti hormat. Kita sebut hormat guru secara umum, semua kita hormat, tapi bila dengan guru Quran ni kita kena sebut kenapakah hormat tu kita sebut sebagai hormat yang berkait langsung dengan kitabullah. Jadi lama-lama dia akan reti, dia akan faham pada penghormatan. Tanda hormat kitabullah, hormat ahli-ahlinya, ahli-ahli yang berkhidmat kepada kitabullah. Jadi kalau kita tahu dalam kelompok kita ni ada orang yang hafal Quran, kita muliakan dia, kita hormat dia. Kita di sini ada orang tua, kita hormat dia sebagai orang yang tua, sebab Nabi suruh hormat orang yang lebih tua. Kita hormat, kita tahu ini orang alim, orang yang faham hukum hakam, kita hormat dia sebab ini orang yang mengetahui akan hukum halal dan haram. Ibu bapa, kita hormat ibu bapa sebab ini Nabi SAW Quran sendiri arahkan untuk menghormati ibu dan bapa dan tidak ada harga. Jadi semuanya itu, kalau kita sebut ahli Quran ni, kita hormat. Sebagai apa? Sebagai hormat kita kepada, kita memuliakan kitabullah. Jadinya menghormati ahli-ahlinya dan para penghafaznya. Wastish'aruha wastish'ariha yahidu ilal buka wa min mawa'idillahi azza wa jalla wa wa'idihi. Dan juga jika kita sebut sebahagian tandanya juga, apabila kita membaca Quran itu, kita hadirkan dalam hati kita perasaan yang mengagungkannya dan memuliakannya, sehingga membolehkan ataupun mendatangkan perasaan, mendatangkan tangisan ketika membaca. Ini mungkinlah bukan setiap masa kan, tetapi boleh jadi. Antara yang disebut, saya ingat disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Arabi Al-Haddad, disebut tentang interaksi dengan Quran ini. Sekurang-kurangnya bila kita pegang dan kita nak baca itu, kita yakin yang aku baca ni adalah kalamullah. Aku baca ni adalah utusan wahyu daripada Allah. Ni kitab ni adalah kitab Allah. Hati-hati kita bila kita baca tu, kita baca ni lah, kita baca perkara yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi ibadat Quran itu adalah ibadat amal soleh dia. Lidah yang menyebut, mata yang melihat, hati yang memuliakan, dan tangan yang memegang dengan penuh penghormatan ni cukup besar dia punya kesinambungan ta'zim dan juga kesinambungan amal soleh yang berkait dengan Al-Quran. Jadi cabang iman ni, tanda seseorang itu beriman dan tanda sempurnanya iman seseorang itu, bahkan kita sebut yang kita sebut banyak kali dalam awal-awal kelas kita, Tuan Syekh sebut antara yang paling mujarab dan juga yang paling kuat memasukkan cahaya iman dan mengukuhkan iman dalam hatinya adalah Al-Quranul Karim. Hubungan kita dengan Al-Quran. Tuan Syekh bawa beberapa ayat, kita tengok tuan-tuan. Beberapa ayat daripada Al-Quran yang menyatakan tentang ketinggian dan kedudukan Al-Quranul Karim ini. Qala Allah Ta'ala
"Lau anzalna hadzal Qur'ana 'alal jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Surah Al-Hasyr. Sekiranya Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan ke atas gunung Ganang, bukit Bukau, nescaya kamu akan melihat gunung Ganang dan bukit Bukau itu hancur lebur. Tengok Allah Ta'ala sebut, kalau Quran itu diturunkan kepada bukit dan gunung Ganang, hancur lebur. Khasyi'an, tunduk, mutasaddian, pecah, maksudnya hancur. Sebab apa? Min khasyatillah, kerana takutkan Allah Ta'ala. Jadinya ini bukan benda yang bukan perkara yang biasa, benda yang cukup besar, benda yang cukup besar. Dan Tuan Syekh bawalah beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan akan kemuliaan Quran. Kita tengok tuan-tuan beberapa hadis. Ini saya akan petik daripada kitab karangan Syekh Abdullah Sirajuddin. Kita mungkin pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan pun kita akan masih sentuh tentang persoalan cabang iman yang berkait dengan memuliakan dan mengagungkan Quran. Tuan Syekh bawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Utsman ibn Affan, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah kita. Afdalukum, yang paling afdal dari kalangan kamu, ini yang paling baik dari kalangan kamu, yang paling mulia dari kalangan kamu. Ini orang beriman. Apa salah satu ukuran orang paling mulia? Apakah salah satu kita panggil kriteria ataupun requirement untuk kita boleh jadi orang yang mulia di sisi Allah? Rasul jelas, afdalukum, ataupun dalam sebahagian riwayat, au khairukum, sebaik-baik kamu, yang paling baik dari kalangan kamu, man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Quran. Kita sebutlah jadi belajar ni dengan kadar rezeki kita masing-masing. Ada yang kadar belajar hurufnya, ada yang kadar banyak nak sebut, ada yang kadar belajar untuk memperkemahkan bacaan, ada yang kadar belajar sampai qiraat 10. Itu bahagian, tapi ada bahagian kita termasuk dalam golongan yang belajar. Nak jadi orang yang boleh masuk dalam golongan yang Rasul jelas yang paling baik, yang paling afdal, yang paling mulia adalah kita termasuk dalam golongan man ta'allamal Quran, orang-orang yang belajar Quran. Wa 'allamahu, lalu dia mengajarkan pula Al-Quran. Jadi ada bahagian daripada ta'allum, kita ada bahagian daripada belajar Quran, dan ada bahagian daripada mengajarkan Quran, maka akan termasuklah dalam golongan yang terbaik, orang yang paling baik. Begitu juga disebutkan lagi beberapa hadis oleh baginda Nabi SAW. Antaranya hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, la hasada illa fisnatain, janganlah kamu berdengki. Maksud dengki di sini bukan dengki dengan kata yang sebenarnya, jangan kamu cemburu dan dengki, melainkan kepada dua golongan. Siapa dia? Yang pertama, rajulun atahullahu hadzal kitab, kamu patut cemburu. Yang lain tak boleh berdengki, haram lah. Tapi dua orang yang kamu boleh berasa cemburu, maksud dengki dengan maksud cemburu. Kita pun nak macam dia juga. Siapa? Orang-orang yang mana seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan dia kepada kitab ini, yang ini dia diberi hafalan dan juga diberi ingat akan Al-Quran. Faqama bihi ana al-laili wan nahar, lalu dia boleh bangun qiyam, beribadat kepada Allah sama ada dalam solat ataupun di luar solat, membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita nak hafal Quran tu, cemburu tuan-tuan, kalau mereka bayang sunat, mereka boleh rotate ataupun gerak bacaan Quran tu setiap kali solat sunat dia tu. Dalam solat itulah mereka baca Quran yang mereka hafal dan khatamkan tadi. Kita yang tak hafal ni, tak apalah, rezeki kita takat surah-surah lazim yang kita hafal. Alhamdulillah ada juga bahagian daripada Quran. Tapi alhamdulillah zaman kita ni, saya sebut zaman kita ni kan, zaman kita ni ada satu kebaikan juga
dengan cetakan dan sebagainya, kita boleh beli mushaf besar, kita panggil mushaf Qiyamul Lail kan. Kita tengok kat kedai-kedai buku agama tu harga dalam 200 ringgit. Kita simpan lah kemudian bila dia besar begitu, kita beli pula stand yang kita boleh letak macam tu, imam letak ni, letak dalam bilik sembahyang kita di rumah tu, kita tanda. Maksudnya Qiyamul Lail malam 2 rakaat, buat 1 rakaat 1 muka, 1 rakaat 1 muka. Adalah juga bahagian yang kita boleh baca Quran dalam sembahyang malam kita dan khatam boleh jadi setahun. Kalau tuan baca 2 muka 1 malam dalam solat dengan berpandukan dan dari segi hukum tak ada masalah kan. Kita baca dan kadang kita tengok mushaf depan kita tak ada masalah. Bila kita baca dan situasi yang qiyam kita tadi, insya-Allah adalah bahagian daripada solat malam kita, walaupun 2 rakaat tapi dia gabung 2 sekali. Satu solat sunat, satu lagi kita baca Quran dan ada khataman dia. Boleh jadi setahun tanpa khatam dengan bantuan mushaf yang saya usah tadi. Itu satu kemudahan yang ada boleh jadi kita yang belum ada rezeki untuk menghafal Quran. Cumanya ini antara orang yang Rasul sebut untuk kamu rasa cemburu, yang kamu pun nak jadi macam mereka. Mereka ini menghafal Quran, lalu mereka qiyam dengannya, ini membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Yang keduanya warajulun atahullahu malan, dan seorang lelaki yang mana Allah Taala berikannya harta. Kalau beri pada dia harta, fahuwa yatasaddaqu bihi, dan dia bersedekah dengan hartanya itu ana al-laili wan nahar, sepanjang siang dan sepanjang malam. Maksudnya ada saja jalan-jalan kebaikan, kita tengok dia ni mesti ada. Dia mesti bagi. Orang susah sini, ada bantuan dia sampai. Orang tak cukup makan sini, ada bantuan dia sampai. Kita patut cemburulah kalau kita tak ada duit macam tu. Orang ni dia ada kekayaan itu, tapi dia gunakan untuk infak sepanjang siang dan sepanjang malam. Ini Rasulullah suruh kita ada perasaan. Maksud cemburu ni kita pun berharap nak jadi macam tu juga. Ini orang yang diberikan kita Allah kepada mereka. Jadi tuan-tuan, saya nak petik daripada karangan Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah, seorang ulama hadis besar zaman kita ni, yang selalu saya petik ucapan dia. Tuan Syekh karang sebuah kitab tentang tilawat kitabillah, membaca kitab Allah, kelebihan dan kemuliaan membaca kitab Allah ini. Saya nak ambil dulu beberapa fadilat daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita ambil satu ulama ini penutup untuk kita lebih kurang 2 azan ni, 4 minit lagi. Kita nak sebut tentang amalan yang paling afdal dengan Quran ni. Antara amalannya bagaimana? Saya sebut muwadhabah, berterusan ala mutaba'atil khataman. Kita berterusan untuk mendapatkan khatam. Dia bagi kita baca, cara kita baca tu bukan kita baca tebuk. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah, tuan-tuan bacalah tebuk macam mana pun, buka surah ni hari ni, esok buka surah ni, tetap dapat pahala membaca Quran. Satu huruf sekurang-kurangnya 10 hasanat, 10 pahala. Itu janji Rasulullah. Dan makin banyak orang tu baca dengan penghayatan, khusyuk dan sebagainya, maka makin banyaklah lipat gandaannya. InsyaAllah akan dapat. Cuma satu bentuk lagi bacaan yang kita panggil bacaan yang berturut-turutan, daripada satu muka surat ke satu muka surat, satu muka surat ke satu muka, sehinggalah khatam. Lepas khatam dia start balik. Ini dia panggil apa? Orang-orang yang sentiasa berada dalam situasi dia ada lanjutan daripada bacaan Quran dia. Khatam, kemudian dia sambung balik. Boleh jadi ada orang yang khatam sebulan sekali, boleh jadi ada orang yang khatam 2 bulan sekali, boleh jadi ada yang setahun sekali. Tak ada masalah, asalkan ada bahagian daripada kita fokus kepada untuk mendapatkan bacaan Quran yang sempurna daripada awal sampai habis, lepas habis sambung balik. Ini dia panggil berterusan dalam kita memastikan ada bahagian daripada khataman Al-Quran itu dalam diri kita. Kadang-kadang yang sengah-sengah ni dia habis khatam sekali, lepas kulit kuning selesai tu habislah. Dan kita berterusan. Jadi yang ni tuan, amalan ini, amalan yang memastikan sentiasa kita ada lanjutan daripada bacaan Quran sehingga khatam lalu diulang semula ni. Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang sahih, ini antara amalan yang paling Allah kasih. Dalam hadis sebut jelas, amalan
antara amalan yang paling Allah kasih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dan lain-lain perawi hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala rajul, datang seorang sahabat datang bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling Allah kasih? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling Allah kasih? Rasulullah menjawab, qala alladhi yadribu ay yabda, orang yang mana dia mula min awalil Quran, daripada awal Quran baca, ila akhirih, sehingga habis hujung Quran. Itulah amalan yang paling Allah kasih. Orang yang mula baca Quran daripada awal sehingga akhirnya. Bukan maksud sekaligus, maksudnya berkala ataupun kita kata bertempoh lah, dengan kata tempoh masing-masing. Tak semestinya mesti baca 1 minggu khatam, tak. Kadang masuk, tapi dia ada bahagian khataman dia. Kullama halla, setiap kali dia berhenti, irtahala, tempat itu juga dia akan mula balik. Maksudnya hari ini dia berhenti muka surat 3, dia tanda. Esok dia buka Quran, dia sambung, dia buka surat 3. Dia berhenti sampai muka surat 4, dia tanda. Besok dia sambung pula muka surat yang 4 sehingga. Dan begitulah sampailah dia habis surah An-Nas, dia sambung balik start dengan Al-Fatihah masuk awal surah Al-Baqarah. Macam saya sebut tadi tuan, ikut bahagian dan rezeki masing-masing. Ada orang yang setahun sekali, alhamdulillah ada bahagian khataman dia. Ada orang yang mungkin 4 bulan, ada orang yang 2 bulan, ada orang yang sebulan, ada orang yang 15 hari. Ini bahagian masing-masing lah. Cumanya amalan itu Rasul sebut amalan yang paling Allah kasih, amalan yang paling Allah suka. Jadi maknanya, saya kata apa, setiap kali dia khatam, dia akan start balik daripada awal. Kemudian setahun lagi dia khatam, dia start balik daripada awal. Begitulah sepanjang hayat dia, sehinggalah selesai tempoh hayat masing-masing kita, insya-Allah. Jadi tuan saya kata, ini antara hadis yang jelas sebut tentang, cukup jelas sebut tentang orang-orang yang nak berjalan mendekatkan dirinya pada Allah. Salah satu jalannya apa? Kita ambil jalan dengan membaca Quran daripada awal sehingga khatam. Itu salah satu jalan untuk kita musafir, maksudnya kita mendekatkan diri pada Allah. Di kesimpulan kita pada malam ini, kita ambil kesimpulannya ialah kita nak mengagungkan dan memuliakan Quran. Dan salah satu cara kita mengagungkan dan memuliakan itu, kita berusaha semampu mungkin dengan kadar yang ada pada kita untuk mempelajari Al-Quran dan memperelokkan sebutannya. Dan kita nak ada bahagian daripada membaca dan juga kita mengkhatamkan Al-Quran dan melanjutkan bacaan itu sehinggalah hujung hayat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa dah masuk waktu dah. Dah masuk waktu dah. Jadi kita tutup takat ni, insya-Allah kita jumpa pada bulan depan untuk kita sambung sikit lagi pembahasan tentang memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.